Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa taja ru'usina habiba qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم ارزقنا محبته وارزقنا رؤيته واجعل البيوت في الجنة بجوار بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمتنا وهو راض عنا أمتنا وأنت يا الله راض عنا واجعلنا من عبادك الذين يدخلون الجنة بجاه رسول الله وبشفاعة رسول الله وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat semula bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk kita melanjutkan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah dikumpulkan berjumlah 40 hadis, yang mana hadis-hadis ini kesemuanya menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah, namun pahala yang bakal diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sangat melimpah ruah. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-20 insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang menceritakan tentang kelebihan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini berbunyi, bi isnadina ila sayyidina Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل رواه البخاري. Hadis ini bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan Sayyidina Abu Hurairah dan ampunkanlah kesilapan ibu kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah bersedekah dengan seumpama sebiji kurma kering yang diperolehi daripada pekerjaan yang baik, Allah tidak akan menerima melainkan hanya yang baik. Sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia akan memelihara sedekah itu buat pemilik seumpama sebiji kurma kering tersebut, sebagaimana salah seorang daripada kamu semua memelihara falu miliknya, sehingga sedekah itu menjadi seperti sebuah gunung. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-20 ini menceritakan bahawa apabila seseorang itu memberikan sedekah, kalaupun sedekah yang diberikan itu, pemberian yang diberikan itu berupa satu biji buah kurma kering, Allahu Akbar. Maknanya kalau nak kira-kira nilainya mungkin sudah tidak lagi dianggap bernilai pada hari. Hatta kalau contohlah ada orang minta sedekah, ada orang memerlukan makanan, kalau kita bagi dia satu biji buah kurma kering, di Malaysia mungkin jarang kita tengok satu biji buah kurma kering. Yang di Malaysia, yang biasa orang buka puasa itu adalah satu biji buah kurma basah, yang masih lagi terasa basahnya. Tapi kalau kita jadikan buah itu, kita keringkan di bawah matahari sampai dia kering sungguh, kalau kita nak makan, kita kena makan dengan begitu sukar sedikit. Perlu direndam dalam air sampai dia lembut, baru kita boleh makan. Atau kalau kita makan masa dia kering juga, maknanya kita terpaksa kunyah dengan kuat sebab dia dah kering, dia dah sangat susah untuk ditelan. Maknanya sedekah yang diberikan itu
Perumpamaan yang Nabi buat ini, satu orang bagi sedekah satu biji buah kurma yang kering. Satu ulas buah kurma yang sudah kering, bukan basah, bukan lagi ranum, sebaliknya sudah kering, dijemur di bawah matahari sehingga kering. Maknanya satu nilai sedekah yang mungkin tidak ada sebarang nilai pada pandangan kita pada hari ini. Bahkan kalau kita bagi kepada orang yang minta sedekah, mungkin dia akan marah kita. Dia kata, apa, awak hina saya ke? Walaupun saya memang tak ada duit, tapi kenapa hina saya bagi satu biji buah kurma, dah lah kering pula tu. Susah nak makan. Mungkin dia akan marah kita sebab bagi dia, bahkan bagi kita semua, satu biji buah kurma kering itu seperti sudah tidak ada nilai pada hari ini. Kata Nabi SAW, orang yang bersedekah dengan satu biji buah kurma kering ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan terima sedekah ini. Allah akan mengganjari orang yang memberikan sedekah ini, sehingga Allah menjadikan di akhirat kelak, apabila orang ini nak menerima sedekah, dia tengok sedekah dia satu biji buah kurma kering itu adalah seperti sebesar satu gunung. Maknanya, seumpama dia telah bersedekah dengan satu biji buah kurma sebesar gunung. Subhanallah. Allah jaga sedekah dia itu, sehingga dia akan tengok sedekah yang telah dia berikan di dunia dulu. Masa di dunia dulu hanya satu biji buah kurma kering. Di akhirat kelak dia akan tengok sedekah dia itu telah dijaga oleh Allah sehingga membesar, sehingga sebesar satu gunung. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak pahala dia akan dapat. Sedangkan yang dia sedekahkan sebenarnya satu ketika dahulu di dunia hanya satu biji buah kurma kering. Satu biji buah kurma kering. Maknanya kalau sekadar nak dapat pahala, kalau ikut otak kita, bagilah sikit 10 pahala ke 20 pahala, okeylah. Tapi tak. Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sedekah itu merupakan sedekah yang ikhlas daripada orang yang memberi, Allah tidak melihat kepada banyak atau sedikit sedekah yang diberikan. Sebaliknya Allah melihat berapa banyak keikhlasan orang itu sendiri. Maka di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan orang ini dengan pahala seperti dia bersedekah satu biji buah kurma kering namun sebesar gunung. Ya Allah, maknanya kalau hari ini tak ada orang kaya lah memiliki harta sebesar gunung. Kurma sebesar gunung tu berapa ratus ribu tan tu. Bahkan lebih mungkin. Maknanya kalau kita boleh memiliki buah kurma sebesar gunung, itu memang orang kaya raya pada hari ini. Begitulah perumpamaan yang ingin diberikan oleh baginda Nabi SAW. Orang yang bersedekah dengan sedekah yang kecil pada pandangan kita, namun Allah merupakan Tuhan yang tidak pernah mensia-siakan amalan hamba-hambanya. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata, wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Allah akan menerima sedekah yang hanya seperti satu biji buah kurma kering itu. Allah akan terima sedekah ini, dan kemudian Allah akan memelihara dan akan menjaga kurma ini sebagaimana salah seorang di kalangan kamu semua menjaga faluwah. Menjaga falu. Falu dalam bahasa Arab merujuk kepada anak kuda atau kepada anak keldai jinak. Keldai ada dua jenis, keldai jinak ataupun keldai liar. Yang orang bela keldai jinak lah. Jadi, kita sebagai contoh, kalau kita ada anak kuda, kita akan jaga dia, kita akan bela dia, kita akan bagi makan supaya elok. Akhirnya anak kuda itu satu hari nanti dia akan membesar menjadi kuda besar. Begitu juga kalau anak keldai, mulanya kecil, kita bagi makan, kita jaga elok, sampai satu hari nanti dia akan jadi keldai dewasa. Maka Nabi kata seperti itu jugalah perumpamaannya, Allah akan menjaga sedekah orang tadi. Daripada satu biji buah kurma kering yang kecil, Allah bela, Allah jaga, sampai di akhirat Allah akan jadikan satu biji buah kurma kering itu sebesar gunung yang pahalanya akan dikecapi oleh orang yang telah bersedekah tersebut. Subhanallah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Beginilah ganjaran yang bakal diperolehi oleh orang yang bersedekah. Walau yang disedekahkan itu adalah satu nilai yang pada pandangan kita hari ini sudah tidak mempunyai sebarang nilai. Terima kasih Ustaz Azim bagi ayo. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
di sini kita dapat melihat bahawa sedekah kepada fakir miskin atau kepada orang yang memerlukan sebenarnya merupakan satu ganjaran, satu perbuatan yang senang sebenarnya, namun pahalanya sangat melimpah ruah. Maknanya sedekah ini, memberikan bantuan ini, tidak kira orang itu orang susah atau orang senang. Orang senang, dia bagi dengan jumlah yang banyak. Orang yang tidak senang, tapi dia ada sikit lebihan harta, dia boleh bagi takat yang dia mampu. Walaupun mungkin dia bagi sedikit. Macam tadi, hanya 1 biji buah kurma kering. Yang nak makan pun jenuh, kita kena rendam dulu sampai dia lembut balik. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah tidak akan mensia-siakan perbuatan baik yang dilakukan oleh para hamba, walau satu sedekah yang kecil. Jadi kebetulan kita beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Nabi SAW dalam hadis rawah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, para sahabat, tak silap saya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyebut bahawa Nabi ini adalah merupakan seorang yang sangat pemurah. Dahsyatnya pemurah Nabi seperti dahsyatnya kencangnya angin. Maknanya sangat pemurah, bukan sikit-sikit, bukan biasa-biasa sedekah Nabi. Tapi Nabi sangat pemurah. Dan kita jumpa dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pemurahnya, betapa besarnya jiwa baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kadang-kadang dalam rumah Nabi dah tak ada makanan dah, sebab yang ada semuanya diberikan kepada orang yang memerlukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, disebut bahawa Nabi alaihi salatu wasallam ini pada bulan Ramadan lagi-lagilah sifat pemurah Nabi terzahir. Jadi kebetulan kita nak dekat bulan Ramadan ni tuan-tuan, ambil peluang untuk memberikan sumbangan. Sekarang ni mudah, kita mungkin walaupun kita di rumah kita boleh sumbang, mudah sumbang mudah. Buka internet pula free kat Malaysia kan. Kami di Mesir tak dapat internet free. Di Malaysia dapat internet free. Buka je akaun, ingat nombor akaun penyumbang, orang yang minta sumbangan, hantar terus. Mungkin tuan-tuan pun nampak nombor tu di dalam kita punya video sekarang ni pun ada contoh-contoh nombor yang disertakan. Jadi maknanya sumbangan ini walau sedikit, dia akan dijaga oleh Allah dan kadar pahalanya sangat besar di akhirat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah, bersedekahlah walaupun sedikit. Dan orang yang paling patut untuk kita bagi sumbangan adalah kaum kerabat kita sendiri, mak ayah kita, tuan-tuan, mak ayah kita sendiri kalau masih ada, alhamdulillah. Jangan lupa untuk hantar tiap-tiap bulan kepada mak dan ayah walau sedikit. Walaupun mungkin kita tak berapa banyak duit, sebab menghadiahkan kepada ibu dan ayah walau sedikit sebenarnya digandakan oleh Allah. Bayangkan kalau kita bagi kepada orang biasa pun Allah akan bagi, apatah lagi kita bagi kepada kaum kerabat, apatah lagi kalau kita bagi kepada ayah dan ibu yang telah bersusah payah menjaga kita sewaktu kita kecil dahulu. Jangan lupa kaum kerabat kita yang susah, dan jangan lupa kepada kaum muslimin yang susah. Cuma dalam masa kita di Malaysia yang tak boleh nak keluar ke sana ke sini, kena pastikanlah kalau kita nak bagi sumbangan ke sana ke sini, pastikan bertepatan dengan undang-undang. Jangan kita main keluar ke edah, menyebabkan nanti mungkin niat kita baik nak bagi sedekah pada orang miskin, tapi rupanya bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh kerajaan yang tidak membenarkan kita keluar secara mudah-mudah begitu, dengan sebab wabak penyakit yang berlaku pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis ini ada disebut tentang wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sengaja menyebut perkara ini, kebetulan kita lalu hadis ini, untuk kita menyedari bahawa apabila kita bertemu dengan sebarang ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir ayat Al-Quran ataupun hadis menunjukkan Allah seperti makhluk. Macam dalam hadis ni wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi. Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kalau ikut dalam hadis ni, macam Allah Ta'ala ada tangan kanan pula. Lalu mungkin kita fikir, main ada tangan kiri ke? Jadi kalau kita fikir-fikir balik, ayat ini, hadis Nabi ini, hadis yang sahih, rawahul Bukhari, bukan hadis dhaif. Pun begitu, apabila kita menerima ataupun menemui sebarang hadis yang zahirnya menunjukkan seperti Allah beranggota badan, atau Allah mempunyai lokasi tempat,
atau Allah bergerak seperti manusia, boleh pula jalan sana sini. Semua sifat-sifat makhluk itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satu benda pun yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, di dalam akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, dan akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya kalau kita dengar akidah Ahlus Sunnah, maka yang dimaksudkan dengan akidah Ahlus Sunnah adalah akidah Asy'ariyah dan juga akidah Maturidiyah. Yang kita belajar sifat 20 itulah akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam menerima ataupun menemui hadis-hadis seperti ini, para ulama kita dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah, iaitu ulama Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, menyatakan satu sikap yang perlu kita ada, iaitu bila kita bertemu dengan hadis seperti ini ataupun ayat Quran seperti ini. Kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Apa maksud ayat ini? Kata para ulama kita, maksudnya adalah semua nas, baik Al-Quran, baik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seakan-akan menunjukkan ada penyamaan antara Allah dengan makhluk. Macam ayat hadis ni. Allah ada tangan kanan, kita pun ada tangan kanan. Allah ada tangan ke? Allah ada anggota ke? Jadi kata para ulama kita, wa kullu nassin awhamat tashbiha. Semua teks Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa seakan-akan ada persamaan antara Allah dan makhluk, awilhu aw fawwid wa rum tanziha, hendaklah kita pergi kepada makna lain. Pergi cari makna lain. Tak boleh kita berpegang, Allah Ta'ala ada tangan, ada anggota badan, ada tangan, cuma bentuk tangan Allah tak macam tangan kita. Tak boleh begitu. Sebab kita ketika itu sudah mengatakan Allah ada anggota tangan. Jadi kata para ulama, awilhu, tengok makna lain. Tak boleh kita berpegang dengan maksud yang menyebabkan kita menyamakan Allah seperti makhluk. Kita pun cari makna lain. Lalu para ulama contoh di sini, cari-cari, para ulama kata, maksud wa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Sebenarnya ini adalah satu kiasan. Bukan maksud dia Allah ada tangan kanan, tapi satu kiasan. Sebab kalau kita bagi orang terima dengan tangan kanan. Bila orang terima dengan tangan kanan, maksud dia orang menerima, orang puas hati dengan sedekah itu. Maknanya kalau orang bagi sedekah, tiba-tiba kita terima dengan tangan kiri, menunjukkan kita sedekah mengarut. Kita rasa benda ni tak ada penting. Kita nak menghina orang yang nak bagi sedekah tadi. Jadi kita sesama kita pun, kalau orang bagi kita sedekah, dia bagi dengan tangan kanan, kita terima pun dengan tangan kanan. Adabnya begitu. Menunjukkan kita menghormati, kita memuliakan perkara itu, kita ambil berat dengan sedekah itu. Maka kata para ulama, sebenarnya Nabi dalam hadis ini ingin membuat satu perumpamaan betapa Allah menerima sedekah walau hanya sebesar satu biji buah kurma kering, seperti seorang yang menerima sedekah dengan tangan kanannya. Orang terima sedekah dengan tangan kanan, maksudnya orang tu terima ucap terima kasih. Maksudnya sebenarnya Nabi nak bagi tahu Allah juga menerima sedekah tadi dengan memuliakan orang yang bersedekah tersebut. Diumpamakan seperti kalau satu orang menerima sedekah, dia terima dengan tangan kanan. Bukan maksud Allah ada tangan kanan. Sebab wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Semua nas dan juga semua kenyataan Nabi yang membawa seakan-akan Tuhan seperti makhluk, awilhu, takwil lah ia, maksud dia cari makna lain yang kena dengan Allah Subhanahu Wa Taala, au fawwidhu. Kata para ulama, kalau kamu tidak mahu mencari maknanya, hendaklah kamu serahkan kepada Allah akan maknanya. Contoh macam tadi kan, para ulama kita cari makna. Maksud dia Allah Ta'ala menerima sedekah tadi seperti satu orang terima dengan sedekah dengan tangan kanannya. Orang terima sedekah dengan kanan, maknanya dia puas hati, dia redha dengan orang yang bagi sedekah tadi. Maka Allah juga redha kepada orang yang bersedekah tersebut. Maknanya kita cari makna. Kalau kita tak nak cari makna, sebab kadang-kadang bila cari makna mungkin betul, mungkin salah. Cuma kita mencari makna berdasarkan ilmu jugalah. Mungkin betul, mungkin salah.
Jadi cara yang keduanya adalah serahkan maknanya kepada Allah. Kata para ulama, walau bagaimanapun, kalau kita nak serahkan kepada Allah sekalipun, hendaklah kita menafikan makna yang terzahir daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang seakan-akan menunjukkan Allah bertangan. Baik, kalau kita tak nak takwil, kita tak nak cari makna kepada kenyataan ini, bila kita baca contoh, wa innallaha yataqabbaluha biyaminih, sesungguhnya Allah menerima sedekah tadi dengan tangan kanannya. Kita nak serahkan maknanya kepada Allah, kita kena buat begini. Oh, dalam hadis ni hadis sahih, Imam Bukhari yang riwayatkan. Ini betul kalam ni keluar daripada mulut mulia baginda Nabi SAW. Namun kenyataan ini seakan-akan menunjukkan Allah ada anggota badan. Mustahil Allah ada anggota tangan. Mustahil Allah ada tangan kanan. Habis tu apa maknanya? Saya tak tahu, saya serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu apakah makna yang sesuai dengan sabdaan Nabi SAW. Jadi sebelum ni kita pernah bincang kan? Kebetulannya kita pernah jumpa juga hadis seperti ini yang menunjukkan seakan-akan Tuhan beranggota badan, berperangai seperti manusia. Maka kita nafikan perkara itu. Lalu selepas kita menafikan makna yang zahir, ketika itu ada dua cara yang dilakukan oleh para ulama. Sebahagian mereka serahkan maknanya kepada Allah, sebahagiannya pula mencari makna dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Masing-masing mencari secara ilmu. Jadi di sini juga para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam hadis ini, wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak akan menerima sedekah melainkan hanya yang baik-baik. Maknanya di sini tahulah kita bahawa sedekah itu mesti daripada jalan pekerjaan yang halal. Mesti daripada sumber yang halal. Sebab mungkin kita bagi sedekah pada orang dengan sumber yang haram, orang yang terima mungkin tak tahu itu duit haram. Tetapi adakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Maknanya, kalaulah orang tadi dia bersedekah dengan duit haram, dengan sumber yang haram, dia tidak akan mendapat pahala sedekah. Sekalipun jumlah yang dia bagi kepada fakir miskin sangat besar. Berbilion-bilion ringgit contohnya. Walaupun dia bagi banyak sekalipun, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan Allah suka kepada indah. Apabila Allah indah, Allah tidak suka kepada yang tidak indah. Sebab itu Nabi kata, wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja, iaitu yang halal. Sebab itu pastikan sumber sedekah kita adalah melalui wang yang halal, bukan melalui duit haram. Baik, mungkin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah timbul soalan. Sebelum tuan-tuan nak tulis, saya jawab dulu. Mungkin orang timbul soalan, Ustaz, dulunya masa saya muda dulu, minta maaf Ustaz, saya ada terjebak dengan perniagaan yang haram. Saya pernah menang loteri, dapat tikam nombor ekor, dapat untung juta-juta Ustaz. Dulu saya pernah buat perniagaan yang haram, saya jual benda-benda haram. Jadi sekarang saya dah bertobat Ustaz. Cuma dalam akaun bank saya tu, memang duit tu saya tahu itu daripada sumber yang haram. Saya nak sedekah, Tuhan tak terima. Apa saya kena buat Ustaz? Apa saya kena buat dengan duit haram tu? Saya nak guna boleh? Jawapannya tak boleh. Habis tu saya nak buat apa Ustaz? Saya nak sedekah, Tuhan tak terima sedekah. Saya nak buat apa duit tu? Ke saya nak keluarkan duit tu, lepas tu saya cucu api biar terbakar Ustaz? Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama kita menyatakan, duit haram tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Sebab dia dapat tadi dengan cara haram. Contoh dia berniaga, la qadarallah katakan dulu ada satu orang, dia berniaga benda haram. Dia berniaga benda-benda haram atau dia menang nombor ekor. Dia dapat duit tu, cara dapat dengan sumber yang haram. Atau dia curi. Dia mencuri, kemudian duit curi dia tu masih berbaki lagi. Jadi nak kena buat macam mana? Kalaulah duit haram itu adalah bukan daripada sumber perniagaan, secara zalim dia ambil. Contoh, dia merompak, dia kena pulangkan balik kepada tuan yang asal. Sebab ada pihak yang dizalimi. Kalau saya dah tak ingat Ustaz orangnya siapa, atau orang tu pun dah tak ada, ataupun dia dah meninggal. Kalau dia dah meninggal, kena bagi kepada keluarga dia. Kena bagi kepada keluarga dia. Sebab duit si mati milik keluarga dia. Baik, katakan
saya nak bagi, saya nak kata apa Ustaz? Bagi je, tak payah sebut. Jangan sebut ni duit ni dulu, masa arwah ayah hidup dulu, saya curi duit ayah dulu. Jadi saya dah menyesal ni nak pulang balik. Tak payah sebut. Sebab kalau kita sebut, dia boleh membawa kepada pergaduhan. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, hanya serahkan tanpa kita perlu sebut ini sebab apa kita bagi. Okey, itu kalau kita tahu sama ada orang itu masih hidup, kita serahkan kepada dia. Kalau dia dah meninggal, kita serahkan kepada ahli keluarga dia. Katakan kita pun dah tak tahu dia di mana, kita pun tak tahu keluarga dia siapa, kita pun tak tahu dia masih ada atau dah meninggal. Atau memang dia dah meninggal, kita nak buat macam mana? Dalam keadaan keluarga dia kita tak tahu. Ketika itu, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, duit haram tadi, yang kita ambil secara zalim tadi, kita bagilah kepada mana-mana fakir miskin, dengan niat, ya Allah, jadikan duit ini, pahalanya diserahkan kepada orang yang pernah saya zalimi dulu. Supaya Allah menganugerahkan pahala kepada si mati atau orang yang tak diketahui di manakah dia tadi. Dalam keadaan dia pernah dizalimi oleh orang yang mengambil duit secara zalim tadi. Itu kalau kita dah tak tahu orang itu, dalam masa yang sama kita ambil secara zalim. Katakan kita bukan ambil secara zalim, tapi kita dapat secara jahat, dapat secara haram. Kita dapat hasil daripada duit nombor ekor. Kita dapat hasil daripada kita buat bisnes haram. Kita nak buat macam mana duit tu? Kita nak bagi kepada orang yang dizalimi, tak ada orang yang dizalimi dalam isu ini. Jadi ketika itu kata para ulama kita, duit yang haram ini, sumber yang haram yang kita pula dapat bukan secara dengan sebab kita zalimi orang, kita zalimi diri kita sendiri. Kita buat benda yang haram, meniaga benda-benda haram, jual ganja ke, wali'azubillah, jual rokok ke, jual rokok juga termasuk di antara perbuatan yang haram. Jadi macam mana tu? Atau kita dapat dengan cara nombor ekor. Maka ketika itu, kata para ulama kita, sumber yang haram itu tak boleh guna untuk peribadi. Tak boleh guna bagi makan kepada anak-anak. Tak boleh. Habis kita nak buat macam mana? Bagilah kepada mana-mana pihak yang lain. Hatta kepada fakir miskin. Kata guru kami, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, hatta kita bagi pada fakir miskin pun tak apa. Maknanya kita bagi pada fakir miskin. Tapi, kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, masa kita bagi itu bukan kita niat sedekah. Sebab Allah tak akan terima sedekah itu sebab dia duit haram. Tetapi kita niat apa? Supaya kita dapat pahala. Kita niat, ya Allah, aku nak bebaskan hartaku daripada sumber yang haram. Maknanya kita niat, ya Allah, oleh kerana duit ni duit haram, saya tak boleh makan dan saya bersedekah pun tak halal. Maka cara dia macam mana? Saya nak bebaskan diri saya daripada terjebak dalam duit haram. Lalu kita bagi kepada fakir miskin. Habis fakir miskin makan tak ada masalah ke? Kata guru kami, tidak menjadi masalah. Tak berdosa ke? Tak berdosa. Sebab dia dapat secara halal. Orang fakir miskin tadi, dia dapat duit secara halal. Cuma yang haram apa? Haram cara kita dapat duit itu peringkat awal. Kita dapat dengan sumber loteri. Kita dapat daripada sumber jual ganja contoh. Atau jual benda-benda yang haram. Maka cara dapat tu haram. Namun untuk kita bebaskan diri kita daripada duit yang haram, kita boleh berikan kepada mana-mana pihak. Nak bagi kepada rumah anak yatim, silakan. Nak bagi kepada mana-mana projek kebaikan, nak bina hospital ke apa, silakan. Saya nak bagi kepada individu Ustaz, dia ni orang miskin, silakan. Saya nak bagi kepada satu orang pelajar Ustaz, dia ni belajar, saya nak support dia, silakan. Tetapi orang yang nak bagi tadi, dia kena niat, ini bukan sedekah. Sebab Nabi kata, wala yaqbalullahu illa tayyib. Allah tidak akan terima melainkan hanya daripada sumber yang baik. Kebetulan pula sumber dia sumber yang tidak baik, sumber yang haram. Jadi macam mana cara dia? Dia bagi dengan niat nak bebaskan diri dia daripada terjebak ataupun memiliki duit yang haram. Dapat pahala ke ketika itu? Dapat pahala insya-Allah. Sebab dia melakukan perbuatan tadi kerana Allah, dia nak bebaskan diri dia daripada duit haram, dia akan dapat pahala. Tapi bukan dapat pahala sedekah. Dapat pahala membebaskan diri daripada sumber yang haram. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lepas dan menjadikan diri kita ini semuanya halal. Makanan yang kita makan semuanya halal. Kita dapat daripada sumber yang halal. Lalu disitulah timbul keberkatan dalam hidup kita insya-Allah dan juga ahli keluarga kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-20 yang sedang kita pelajari ini menunjukkan betapa besarnya fadilat
sedekah. Maka saya menganjurkan diri saya dan juga seluruh yang mendengar untuk tidak lupa bersedekah kepada kaum muslimin. Kami contoh di sini, ni alang-alang lah. Kalau tuan-tuan kata, saya duit banyak Ustaz, tapi saya tak tahu nak bagi sedekah kat siapa. Banyak cara tuan-tuan. Antaranya, bagi kepada Ruak Jawi. Ni contoh, bagi kepada Ruak Jawi. Kebetulan kami ni bangunan pun tak ada ni. Tengah cari bangunan. Kita pula kat Mesir bukannya bekerja. Kalau kita bekerja, mungkin kita seorang ni businessman, orang ni kaya man dan sebagainya. Kami ni semuanya student man je. Tak ada yang bekerja. Semuanya pelajar. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu nak bagi kat siapa, bagi kepada Ruak Jawi. Kita beli bangunan. Bangunan itu boleh kita jadikan sebagai tempat pengajian. InsyaAllah pahalanya sampai kepada tuan-tuan. Atau nak bagi kepada mana pihak. Yang pasti, jangan lepaskan peluang. Bayangkan, satu biji buah kurma kering pun di akhirat kelak membesar seperti satu gunung. Macam mana agaknya kalau kita bagi sedekah lebih daripada satu biji buah kurma kering secara ikhlas daripada sumber yang halal. Hanya Allah sahajalah yang mampu membalasnya dan akan menggembirakan hati orang yang bersedekah itu di akhirat kelak. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai kita pada hadis yang ke-20. Mari kita masuk pada hadis yang ke-21. Alhamdulillah. Kebetulan hadis yang ke-21 ni kena dengan masa kita, iaitu kita hampir kepada puasa. Kita akan tengok kelebihan beberapa puasa sunat. Cuma bulan Ramadan ni tak sampailah bulan Ramadan kita tak boleh nak puasa sunat, sebab setiap hari kita akan puasa wajib. Semalam ada orang tanya soalan, Ustaz, betul ke saya dengar puasa Ramadan bulan ini tak cukup 30 hari Ustaz? Hanya lebih kurang berapa hari je? Betul ke Ustaz? Sekejap kira 7 hari tersebar orang nak buat kelakar. Ada yang ambil serius. Saya pun tak tahu siapa yang punca, siapa yang mula-mula tulis tu. Dia kata puasa Ramadan bulan ini 7 hari je. 7 ke 6? Jadi orang tu tanya soalan kepada saya, betul ke Ustaz kita dah kena puasa 7 hari je, tak perlu puasa 30 hari atau 29 hari? Rupa-rupanya bila kita rujuk balik, dia nak bagi tahu bulan puasa Ramadan untuk bulan April 7 hari. Bakinya kena puasa bulan Mei. Ada orang buat kelakar begitu, tapi masalahnya sampai kepada pihak-pihak yang seterusnya, dia ingat betul-betul dah. Naya kalau orang tu dia kata kita puasa 7 hari je. Naya. InsyaAllah puasa Ramadan tak akan bertukar. Tak akan bertukar jadi 10 hari, 20 hari. Tak. Dia tetap imma 29 hari, imma 30 hari. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita akan tengok kelebihan beberapa puasa sunat. Walaupun puasa Ramadan yang bakal kita puasa ini bukan puasa sunat tapi puasa wajib. Cuma tuan-tuan, bila kita baca hadis cerita tentang kelebihan puasa sunat, agak-agak macam mana pula kelebihan puasa wajib bulan Ramadan. Sebab pahala puasa wajib lagi banyak daripada pahala puasa sunat. Kalau kita baca hadis yang akan kita baca hadis sekejap lagi, pun dah menunjukkan dahsyatnya pahala orang yang puasa sunat. Agak-agak macam mana pahala orang yang berpuasa wajib, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan atau dia puasa nazar. InsyaAllah, moga-moga Allah mudahkan urusan kita dan memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-21 menceritakan tentang kelebihan beberapa puasa sunat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibn Al-Hajjaj, Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Bisanadina ila Sayyidina Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an sawmihi قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم
قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم عن يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال فقال صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وروى مسلم رضي الله تعالى عنه أيضا بسنده عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Terjemahan bagi hadis yang ke-21 ini adalah daripada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah ditanya tentang puasa baginda. Okey, satu hari para sahabat tanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam tentang puasa yang dilakukan oleh Nabi. Maknanya sebab apa? Sebab para sahabat nak ikut macam puasa Nabi. Nabi kadang-kadang puasa 2 hari, 3 hari tak buka-buka langsung. Kita tak puasa 24 jam. Nabi kadang-kadang puasa bukan 24 jam, lebih. Kita puasa mungkin 12 jam, mungkin 14 jam ikut tempat lah. Tapi Nabi SAW start daripada pagi, start daripada subuh sampai maghrib. Orang berbuka, Nabi kadang-kadang tak berbuka. Sambung sampai Isyak, sampai subuh esoknya, sambung terus. 2 hari betul-betul puasa tak berbuka. Berlaku dipanggil dalam istilah hadis dipanggil wisalus saum. Al-wisal, menyambung-nyambungkan hari dari sudut puasa. Maknanya berpuasa berhari-hari tidak berbuka-buka. Jadi bila para sahabat tengok Nabi berpuasa begitu, jadi para sahabat tanya kepada Nabi dengan tujuan supaya mereka dapat mengikut cara baginda Nabi berpuasa sedemikian rupa. Jadi apabila Nabi ditanya begitu, beliau telah berkata, beliau telah berkata, iaitu Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah murka. Marah Nabi, Nabi telah murka kerana soalan tersebut, disebabkan soalan yang ditanya tadi, macam mana cara Nabi puasa, lalu para sahabat tanya dengan tujuan nak ikut, Nabi marah terus. Nabi marah terus. Sebab apa Nabi marah, tuan-tuan? Sebab ini adalah satu perbuatan yang hanya khusus kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Daripada hadis ini, tahulah kita bahawa ada beberapa ibadah yang hanya diizinkan oleh Allah untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak diberikan keizinan ini kepada orang lain. Hatta sahabat Nabi sekalipun. Contohnya, wisalus saum, berpuasa berhari-harian tanpa berbuka puasa sama sekali. Dipanggil wisalus saum, sambung menyambung. Hari start pada subuh sampai maghrib. Ingatkan buka? Tak. Sambung lagi. Ingatkan isyak buka? Tak. Sambung lagi sampai subuh esok. Lepas subuh sambung lagi. Maknanya sampai berhari-hari. Kadang berlebih-lebih hari. Jadi, bila ditanya begitu, Nabi marah. Sebab apa Nabi marah? Sebab perbuatan ini hanya khusus kepada Nabi. Tidak boleh dilakukan oleh umat baginda Nabi SAW. Mungkin orang tanya, apa Nabi marah? Sebut je lah, kan? Sebut je lah, perbuatan ni kamu tak boleh buat. Tapi kenapa Nabi marah? Nabi marah kerana Nabi tak nak ada orang buat. Sebab bila ada umat Nabi buat, umat Nabi akan susah. Umat Nabi akan jadi susah kerana berpuasa seperti ini satu puasa yang sukar. Nabi tidak mahu ada umat baginda yang susah.
Subhanallah. Sayangnya Nabi kepada kita dari dunia sampai ke akhirat. Subhanallah. Nabi tak nak umat Nabi ada yang dapat derita dengan sebab nak tiru Nabi. Nabi lain. Nabi insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, sebagaimana Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak ada orang pun yang serupa dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dari semua sudut, dari semua kelebihan, hatta para nabi yang lain pun tak serupa dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad, nabi kita, merupakan manusia paling agung, bahkan makhluk Allah paling agung yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Tidak ada satu makhluk pun yang paling agung melebihi keagungan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh kerana perkara ini boleh menyebabkan umat jadi susah, maka Rasulullah tidak mahu umat baginda susah. Kalau kita tengok para hadirin, banyak kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kalaulah urusan itu, sesuatu perkara itu berkait pada umat baginda Nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan bersungguh-sungguh memastikan umat Nabi mendapat kegembiraan. Contoh yang macam kita biasa dengar, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Kita biasa tahu kan kisah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik ke langit. Naik ke langit bertemu Allah. Bukan Allah duduk langit, tuan-tuan. Nabi naik ke langit yang mana Allah memerintahkan Nabi pergi ke satu lokasi. Di lokasi itu Nabi berbicara dengan Allah. Bukan sebab Allah di situ. Okey, banyak orang bila sebut Isra Mi'raj, orang kata ini bukti Allah di langit. Bukan. Nabi di langit berbicara dengan Allah. Siapa yang ada di langit masa tu? Nabi. Allah pula tidak berada di langit. Sebab yang berada di tempat itu makhluk, sedangkan makhluk dicipta Allah. Tempat juga makhluk. Langit, bumi, mana-mana tempat, planet mana-mana sekalipun, semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya ciptaan Allah. Maksudnya sebelum wujudnya alam, Allah sudah ada tanpa ada sebarang tempat. Kemudian Allah menciptakan tempat. Allah menciptakan bumi, Allah ciptakan planet, ciptakan matahari, ciptakan langit. Maksudnya langit, bumi, apa semua ni, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah. Jadi sebab itu Allah tidak seperti makhluk. Kita perlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Bahkan tempat itu dulu tak ada, Allah yang ciptakan sebelum wujud tempat. Allah yang menciptakan tempat. Jadi sebab tu Nabi naik ke langit, di mana di situ Allah memerintahkan Nabi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah diberikan satu ibadah, iaitu sembahyang 50 waktu. Asalnya sembahyang 50 waktu. Lalu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi bawa sembahyang 50 waktu ni, arahkan umat baginda untuk bersolat sehari semalam 50 waktu. Lalu Nabi, peringkat awal apa tindakan Nabi? Ada Nabi kata, ya Allah, banyak sangat ni ya Allah. Tak. Nabi tak kata apa. Sebab sikap Nabi, apabila dapat satu arahan, Nabi akan dengar dan taat. Dah kalau Allah yang suruh, Nabi tak kata apa. Dia panggil tafwid, serah kepada Allah. Kalau Allah suruh, Allah tahu kita mampu atau tidak. Jadi Nabi tidak kata, ya Allah, macam mana ni banyak sangat, tak. Sikap Nabi tidak begitu. Lalu akhirnya Nabi turun. Bila Nabi turun daripada langit yang ketujuh tu, Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, turun langit ketujuh, turun langit yang keenam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, berapa sembahyang yang difardukan? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu. Terus Nabi Musa kata, umatmu tak mampu ya Rasulullah. Bila sebut umatmu tak mampu, terus Nabi alaihi salatu wasallam kembali semula ke tempat di mana di situ Nabi bermunajat dengan Allah, meminta supaya dikurangkan. Sebab apa? Sebab sudah disebut umatmu tidak mampu. Kalau kita tengok di sini, kita dapat tengok betapa besarnya rahmat Nabi kepada kita dan sayang sungguh Nabi kepada kita. Sehingga kalau apa saja yang berkait dengan umat, ketika itu kita akan tengok Nabi alaihi salatu wasallam mempunyai satu jiwa yang sangat besar untuk memastikan umat baginda segala-galanya selamat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan hadis ini ada diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Siapakah orang yang paling beruntung mendapat syafaatmu? Nabi kata, orang yang paling beruntung mendapat syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, betul-betul ucapan itu datang daripada hatinya. Maknanya, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, semua umat Nabi akan dapat yang ini.
Sebab semua umat Nabi mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah betul-betul daripada hati. Bukan Nabi kata syafaatku hanya untuk umatku yang kuat ibadah, umatku yang merupakan para wali-wali yang besar. Tak, Nabi kata yang paling beruntung mendapat syafaatku adalah siapa sahaja yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul datang daripada hatinya. Maknanya semua kita ingin diberikan oleh Nabi akan syafaat bagi dia. Banyaklah kalau kita tengok segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sangat terkesan dalam menyayangi umat baginda. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada hadis yang ke-21 yang sedang kita bicarakan ini. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi murka bila para sahabat tanya macam mana Nabi puasa. Baru kita tahu kenapa Nabi murka. Sebab Nabi tak nak umat Nabi dapat susah. Kerana sikap berpuasa berhari-hari ini secara biasanya tak akan ada orang mampu. Tapi Nabi mampu sebab Nabi istimewa. Allah memberikan rezeki kepada Nabi dengan jalan yang tidak diketahui. Subhanallah. Sebab yang memberikan lapar dan kenyang itu Allah. Walaupun Nabi tak makan berhari-hari, namun Allah berkuasa memberikan kekenyangan kepada Nabi walaupun tanpa makanan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ni atas segala benda semuanya maha berkuasa. Lalu kata perawi hadis itu Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari, lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, moga Allah meridai Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhu tu maksudnya Allah meridai Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah berkata, kami telah redha dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan dengan janji setia kami sebagai janji setia. Maknanya bila Sayyidina Umar tengok Nabi murka, wajah Nabi nampak yang Nabi tak suka soalan itu. Bila Nabi murka, para sahabat takut. Sebab bila Nabi murka, Allah juga murka. Kalau Nabi redha, Allah juga redha. Maknanya kalau kita tengok orang itu dicintai Nabi, maknanya dia juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi kepada umatmu, kalau kamu semua cinta pada Allah, ikutlah saya, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Maksudnya cinta Nabi membawa cinta Allah. Maksud dia, kalau murka Nabi membawa kepada murka Allah. Bila Sayyidina Umar tengok wajah Nabi marah, maka takutlah Sayyidina Umar dan para sahabat. Lalu Sayyidina Umar terus berucap depan Nabi, menyatakan, wahai Nabi, kami kaum muslimin, wahai Nabi, jangan marah kepada kami. Kami redha Allah sebagai Tuhan, kami redha anda sebagai Nabi, kami redha bahawa Islam sebagai agama kami, dan kami akan terus berpegang dengan janji setia kami. Jangan marah kami ya Rasulullah. Sebab kalau Nabi marah, membawa kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kepada hadis ini, beliau iaitu Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu telah berkata, lalu baginda telah ditanya tentang puasa sepanjang masa. Para sahabat dalam majlis itu selepas tanya soalan macam cara Nabi puasa, Nabi tak suka. Lalu mereka tanya soalan yang seterusnya. Ya Rasulullah, macam mana pula kalau ada orang yang berpuasa setiap hari? Dia puasa setiap hari, tapi bila masuk maghrib, dia buka puasa lah. Kalau soalan mula-mula tadi, nak puasa sampai 2-3 hari tak berhenti-henti, dalam keadaan tak berbuka puasa langsung. Soalan yang kedua ni pula, macam mana kalau satu orang dia puasa sampai masuk maghrib, dia berhenti, dia buka puasa macam biasa, tapi esok dia puasa lagi, lepas tu masuk maghrib dia berhenti, buka puasa, kemudian dia lusanya dia buat macam perkara yang sama. Dia buat tiap-tiap hari selama setahun. Okey. Jadi boleh ke tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi telah bersabda, dia telah tidak berpuasa dan dia juga telah tidak berbuka. Di sini kata para ulama, maksud dia apa? Maksud dia, orang yang nak puasa setiap hari dia nak puasa, dia tak akan mampu puasa setiap hari. Sebab ada hari-hari yang diharamkan puasa. Hari raya tak boleh puasa, hari raya haji tak boleh puasa, hari tasyrik tak boleh puasa. Maknanya dia tak akan mampu juga nak puasa setiap hari. Bahkan dia juga tidak akan mampu untuk tidak berpuasa. Maksudnya tidak berbuka di sini maksud dia, tidak berbuka maksud dia puasa. Dia juga tak mampu nak puasa setiap hari. Dia juga tidak mampu untuk mengatakan dia telah tidak berpuasa pada setiap hari. Sebab ada hari yang kebanyakannya dia berpuasa. Maknanya cita-cita dia nak puasa setiap hari tak akan berlaku walau bagaimana sekalipun. Sebab ada hari yang diharamkan berpuasa. Dengan baginda menggunakan kalimah la yang bermaksud tidak.
Dalam hadis kita tengok Nabi SAW menyatakan la sama wa la aftar, atau yang Nabi sabdakan ma sama wa ma aftar. Jadi perawi hadis tidak pasti mana satu sabdaan Nabi. Adakah Nabi sebut ma sam wa la aftar? Adakah Nabi sebut la sama wa la aftar, atau yang Nabi sabdakan ma sama wa ma aftar? Guna kalimah la atau guna kalimah ma. Sedangkan kalimah la dan ma di sini semuanya sama makna, iaitu bermaksud tidak. Namun mana satu yang Nabi sebut, kalimah la atau kalimah ma? Dia berlaku syakur rawi. Rawi tidak pasti mana satu sabdaan Nabi. Dan semalam kita telah bicara tentang isu syakur rawi. Ini menunjukkan betapa para ulama hadis sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah dengan baginda menggunakan kalimah ma yang juga atau yang baginda sabdakan adalah dia telah tidak berpuasa dan dia juga telah tidak berbuka, dengan baginda menggunakan kalimah ma yang juga bermaksud tidak. Saya dah sebut tadi, berlaku ketidakpastian perawi mana satu yang Nabi sebut, kalimah ma ataupun la. Sedangkan kalimah ma dan la kedua-duanya sama makna, iaitu tidak. Baik. Beliau telah berkata, iaitu Sayyidina Abu Qatadah, sambung lagi hadisnya. Lalu baginda telah ditanya pula tentang puasa pada 2 siang berturut-turut dan berbuka, iaitu tidak berpuasa pada 1 siang yang berikutnya. Maknanya boleh tak nak puasa 2 hari berturut-turut, tapi bila masuk maghrib buka puasa lah. 2 hari puasa, hari ketiga tak nak puasa. Hari keempat, hari kelima puasa, hari keenam tak nak puasa. Hari ketujuh, hari ke-8 puasa, hari ke-9 tak nak puasa. Nak buat macam tu, boleh atau tidak ya Rasulullah? Lalu baginda telah bersabda, siapakah yang mampu untuk melakukan seperti itu? Dia nak buat berterusan. 2 hari puasa, sehari tak puasa. Lepas tu 2 hari puasa, lepas tu sehari tak puasa. Berterusan selama tahun. Nabi kata, siapalah yang mampu nak buat macam tu? Susah, sukar nak buat benda begitu. Namun Nabi tak kata pula jangan buat. Maka ini menunjukkan tak ada masalah kalau siapa yang nak buat. Cuma secara adatnya sukar untuk dilakukan. Namun tidak berdosa kalau siapa yang nak buat. Baginda telah berkata, beliau telah berkata, itu Sayyidina Abu Qatadah, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada 1 siang dan berbuka pada 2 siang yang berikutnya. Kalau tadi 2 hari puasa, 1 hari tak puasa. Yang ni 2 hari tak puasa, sehari puasa. Lepas tu 2 hari tak puasa, lepas tu sehari puasa. Boleh atau tidak? 2 hari puasa pada 1 siang, berbuka pada 2 siang. Maksud dia, contoh, hari ni hari apa? Selasa. Hari Selasa. Hari Rabu. Lupa hari dah. Hari Rabu puasa, hari Rabu tak puasa. Hari Khamis tak puasa. Hari Jumaat puasa. Hari Sabtu tak puasa. Hari Ahad tak puasa. Hari Isnin puasa. Hari Selasa tak puasa. Hari Rabu tak puasa. Hari Khamis puasa. Boleh ke tak boleh ya Rasulullah? Lalu Nabi menyatakan, baginda telah bersabda, alangkah indahnya sekiranya Allah telah menguatkan kita untuk melakukan puasa seperti itu. Nabi nak beritahu susah juga tu. Secara biasanya susah untuk kita lakukan perkara itu. Buktinya siapa buat benda ni pada hari ni? Siapa di kalangan kita kaum muslimin yang puasa 2 hari tak puasa, sehari puasa. Selang 2 hari puasa, selang 2 hari puasa. Siapa yang boleh buat? Rata-rata umat Islam tak buat. Mungkin ada yang buat. Bahkan ada yang puasa setiap hari. Melainkan hari-hari yang diharamkan. Tapi kebiasaannya tak ramai yang dapat buat. Sebab perkara ini sebenarnya sukar. Lalu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ditanya lagi. Baginda telah ditanya pula tentang puasa pada 1 siang dan berbuka pada 1 siang yang berikutnya. Baginda telah bersabda, itu adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Maknanya kalau macam mana pula kalau puasa selang sehari? Kalau tadi 2 hari tak puasa, lepas tu puasa. Lepas tu 2 hari tak puasa, lepas tu puasa. Nabi kata, siapalah yang mampu nak buat macam tu? Lepas tu orang tanya lagi, sahabat tanya lagi pada Nabi, kalau puasa selang sehari pula macam mana? Contoh hari ni hari Rabu. Hari Rabu tak puasa, hari Khamis puasa, hari Jumaat tak puasa, hari Sabtu puasa, hari Ahad lupa dah. Hari Rabu tak puasa, hari Khamis puasa, Jumaat tak puasa, Sabtu puasa, Ahad tak puasa, macam tu. Dia selang sehari. Lalu kata Nabi SAW, itu adalah puasa Nabi Allah Daud AS. Oh, baru kita tahu. Subhanallah, Nabi Daud AS berpuasa selang sehari. Hebat Subhanallah. Namun,
Kalau fikir-fikir balik, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, puasa Nabi Muhammad lagi banyak daripada puasa Nabi Daud. Main Nabi Daud setengah tahun. Setahun ada 6 bulan, 12 bulan. 6 bulan puasa, 6 bulan tak puasa. Selang sehari lah maknanya. Secara puratanya. Nabi Muhammad puasa lebih banyak daripada puasa Nabi Daud. Sebab Nabi Muhammad puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kemudian puasa 1, 2, 3 hari bulan. Lepas tu puasa lagi 13, 14, 15. Lepas tu puasa lagi 27, 18, 19. Lepas tu kalau ada hari-hari munasabah, Nabi puasa lagi. Main kalau kira-kira, dalam sebulan, lebih hari-hari dalam sebulan itu Nabi puasa. Lebih daripada 15 hari Nabi puasa. Maknanya puasa Nabi Muhammad lagi banyak daripada puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Subhanallah. Beliau telah berkata, Sayyidina Abu Qatadah sebut kepada kita, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada hari Isnin. Boleh ke macam ni Rasulullah tentang puasa hari Isnin? Lalu kata Nabi SAW, itu adalah satu siang yang saya telah dilahirkan pada hari tersebut. Dan satu siang yang saya telah dibangkitkan sebagai seorang Rasul. Atau yang baginda sabdakan adalah yang wahyu telah diturunkan ke atas saya pada hari tersebut. Ini perawi hadis tak pasti. Apakah Nabi sebut itu merupakan satu siang yang saya telah dibangkitkan sebagai Rasul. Atau yang Nabi sebut itu adalah satu siang yang wahyu telah diberikan kepada saya kali pertama. Para hadirin yang dirahmati Allah, jadi bila para sahabat tanya, kenapa boleh ke Nabi nak puasa hari Isnin? Kenapa anda puasa pada hari Isnin Rasulullah? Lalu Nabi kata, hari itu hari lahir saya, dan dalam masa yang sama, wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi di Gua Hira, di Makkah Al-Mukarramah, itu adalah berlaku pada bulan Ramadan pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Itu berlaku pada hari Isnin. Lalu Nabi mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Allah menzahirkan Nabi, melahirkan Nabi pada hari Isnin. Allah menjadikan ibu Nabi melahirkan Nabi pada hari Isnin. Nabi syukur pada Allah kerana nikmat lahir itu. Dan yang kedua, Nabi bersyukur kepada Allah kerana Allah telah merezekikan Nabi wahyu yang merupakan bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari apa? Pada hari Isnin. Maka dengan sebab itulah para hadirin rahmati Allah, Nabi berpuasa pada hari Isnin. Maknanya orang yang nak menyambut hari kelahiran Nabi tidak dianggap bid'ah, tidak berdosa. Sebab kita meraihkan hari lahir Nabi itu tidak berdosa. Pertamanya tidak ada dalil yang melarangkan. Nabi tak kata jangan sambut hari lahir saya. Dalam masa yang sama, Nabi SAW berpuasa pada setiap hari Isnin kerana mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat kelahiran Nabi. Sebab bila Nabi lahir, maka ketika itu berlakulah barakah-barakah yang kita lihat pada hari ini. Dengan adanya Nabi, kita dapat Islam. Dengan adanya Nabi, kita dapat segala kelebihan-kelebihan yang kita dengar pada hari ini. Maksudnya kelahiran Nabi itu sendiri adalah satu barakah. Satu barakah. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, ketika Nabi sampai di Baitul Lahm di Palestin sewaktu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Sayyidina Jibril minta Nabi turun ke Baitul Lahm, solat 2 rakaat. Sebab apa? Tempat lahir Nabi Isa, tempat berkat, tempat nikmat lahir Nabi Isa. Maknanya kelahiran ini satu nikmat. Apatah lagi kalau kelahiran itu kelahiran junjungan mulia kekasih hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau telah berkata, maknanya orang yang puasa hari Isnin, besarlah pahala ni sebab dia puasa macam Nabi puasa. Iaitu pada setiap hari Isnin dia puasa, maknanya dia berpuasa. Cuma tambah lagi saya puasa hari Isnin kerana gembira dengan kelahiran Nabi SAW dan gembira dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Maksudnya dia akan dapat pahala yang lebih besar insya-Allah sebab dia berniat dengan niat yang lebih. Baginda beliau telah berkata, iaitu Sayyidina Abu Qatadah sebut pada kita, maka baginda telah bersabda, ni ada Nabi sambung selepas ditanya soalan tentang puasa ni macam mana, lalu Nabi pun mula menyatakan kepada kita jenis-jenis puasa sunat yang jangan dilepaskan peluang, walaupun tidak wajib tetapi jangan dilepaskan peluang. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari daripada setiap bulan dan puasa Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah puasa sepanjang masa. Maknanya kalau kita dalam masa sebulan, tiap-tiap bulan Islam,
bulan Muharram kita puasa 3 hari. Ambil 3 hari cukup. Kalau nak puasa lebih tak apa. Tapi kalau katakan bulan Muharram kita ambil 3 hari. Bulan Safar 3 hari. Rabiul Awal 3 hari. Rabiul Awal 3 hari. Begitulah pada setiap bulan. Setiap bulan kita puasa 3 hari puasa sunat. Cuma bulan Ramadan je lah tak puasa sunat. Sebab kita puasa wajib. Jadi bulan Ramadan kita puasa penuh 30 hari atau 29 hari. Kata Nabi SAW, orang yang buat macam ni, sebulan 3 hari dia puasa. Kemudian bulan Ramadan dia puasa penuh. Kalau orang perempuan, dia puasa takat mampu, lepas tu dia qada balik lah. Orang ini, pahalanya seperti dia berpuasa setiap hari. Subhanallah. Sebab apa? Satu hari kita puasa dapat pahala seperti 10 hari. Bila kita puasa sebulan 3 hari, 3 hari kali 10 seperti 30 hari. Jadi setiap bulan kita dapat puasa 30 hari. Campur pula dengan bulan Ramadan, maknanya cukup seakan-akan kita berpuasa setiap hari. Jadi Nabi bagi tahu kepada para sahabat, sebab mula-mula tadi tanya orang yang nak puasa betul-betul tiap hari macam mana. Nabi kata susah. Lalu Nabi kata ada cara mudah. Tiap bulan puasa 3 hari. Bulan Ramadan puasa. InsyaAllah dapat pahala macam orang itu seakan-akan berpuasa setiap hari. Kemudian Nabi sambung lagi. Beliau telah berkata, iaitu Sayyidina Abu Qatadah sebut, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada siang Arafah. Siang Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah. Hari orang wukuf di Arafah pada musim haji. Jadi puasa pada siang Arafah ni macam mana pula ya Rasulullah? Maka baginda telah bersabda, puasa tersebut akan mengampunkan dosa yang dilakukan pada setahun yang lepas dan setahun yang berbaki. Ya subhanallah. Mereka orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, bagi orang yang bukan menunaikan haji lah. Sebab orang yang menunaikan haji, afdal dia tidak puasa sebab dia akan letih. Sebab dia ada amalan-amalan haji yang diperlukan, yang dia perlu lakukan. Dia kena mabit, dia kena meronta. Jadi dia tak dituntut untuk berpuasa. Tapi kalau orang itu dia tidak berada di tanah haram, dia bukan buat haji, maka ketika itu dia dituntut untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah. Pahala dia, Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa dia setahun yang lepas, dan Allah akan ampunkan dosanya setahun yang akan datang. Maksudnya 2 tahun punya dosa, Allah akan ampunkan. Ya Allah, tuan-tuan, amalan sangat mudah. 9 Zulhijjah, 1 hari je kita puasa. 2 tahun punya dosa, semuanya Allah ampunkan. Tak senang lagi ke? Tak sayang lagi ke kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para hadirin, sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini, puasa yang mengampunkan dosa ni, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa besar memerlukan kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kata, alamak, dosa kecil yang pun dosa kecil pun 2 tahun punya cerita ni banyak tu. Dosa kecil kita berlambak tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala akan ampunkan hanya dengan sebab kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi jangan lepaskan peluang. Beliau telah berkata, baginda telah ditanya pula tentang puasa pada siang Ashura. Hari Ashura itu pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Maka macam mana pula kalau orang puasa pada 10 Muharram? Maka baginda SAW telah bersabda, puasa tersebut akan mengampunkan dosa yang telah dilakukan pada setahun yang lepas. Orang yang puasa pada 10 Muharram, pada hari Ashura, hari yang Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Allah Nuh AS dan juga Nabi-Nabi yang lain. Siapa yang puasa pada 10 Ashura, pahala dia adalah semua dosa kecil yang dilakukan setahun yang lepas, semuanya diampunkan oleh Allah. Sebab tu hari-hari ini jangan dilepaskan peluang. Kalau kita nak puasa setiap hari, tak daya. 2 hari sekali, tak daya. Jangan dilepaskan peluang untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari wukuf di Arafah. Begitu juga jangan lepaskan peluang untuk berpuasa pada hari Ashura. Sebab kita adalah insan yang tamak untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tak perlu tamak tuan-tuan, tapi pengampunan Allah kita kena tamak. Kita kena tamak haloba sungguh untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang serta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim juga telah meriwayatkan melalui sanad beliau daripada Umar bin Thabit bin Al-Harith Al-Khazraji, daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Qatadah, sahabat Nabi. Yang ni sahabat Nabi yang lain, iaitu yang bernama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa sesungguhnya beliau telah menceritakan kepadanya, iaitu menceritakan kepada Umar bin Thabit, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni tambahannya,
barang siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan. Ya Rabb, moga-moga Allah sampaikan bulan Ramadan kepada kita. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, dekatkanlah kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Kemudian kata Nabi SAW, dia telah menyertakannya dengan berpuasa pada 6 hari daripada bulan Syawal. Maknanya bulan Ramadan puasa penuh bagi orang lelaki lah. Orang perempuan pula yang datang uzur, tak apalah, puasa takat mana mampu. Kemudian selepas tu dia akan qada lah pada bulan-bulan yang berikutnya. Cuma Nabi kata orang yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tambah dengan puasa sunat pada bulan Syawal. Yang ni kita panggil puasa 6. Orang Melayu kita alhamdulillah masyhur kisah ni. Puasa 6 ni masyhur alhamdulillah. Saya ingat lagi arwah nenek saya belah ayah, kami panggil tok lah, tok saya belah Kedah, di Kedah sana. Ingat lagi antara amalan beliau yang saya perasan, orang bila hari pertama dia tak puasa lah, berdosa puasa hari tu. Tapi hari kedua kami duk entam ketupat lagi. Arwah tok saya ni, arwah nenek saya ni dah mula berpuasa. Rupa-rupanya memang amalan orang tua-tua kita begitu. Start pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, straight puasa. Lepas tu dia kata pada lepas 6 hari puasa, dia kata raya Syawal raya puasa. Jadi dia 2 kali raya lah. Raya bulan Syawal ada 2 kali bagi orang tua kita. Pertama 1 Syawal, yang kedua pada hari terakhir daripada hari setelah dia selesai menunaikan puasa 6 pada bulan Syawal. Okey. Jadi kata Nabi SAW, orang yang menyempurnakan puasa Ramadan tambah dengan 6 hari pada bulan Syawal, apa pahalanya? Nescaya puasa tersebut telah menjadi seperti puasa-puasa yang dilakukan selama setahun secara penuh. Maknanya ini juga akan membawa pahala seperti orang itu berpuasa secara penuh. 30 hari bulan Ramadan campur dengan 6 hari. 6 hari bulan Syawal membawa pahala seperti orang itu telah berpuasa selama setahun. Tiap-tiap hari seakan-akan dia berpuasa selama setahun, selama setiap hari dia berpuasa. Pahala dia sangat besar, tapi amalan dia sangat mudah. 6 hari je Syawal campur dengan bulan puasa, bulan Ramadan, memang kita akan puasa. Campur dengan 6 hari, kita akan dapat pahala seperti kita berpuasa selama setahun. Ahlan wa sahlan, sama, kaifal hal? Ada makanan ke tu? Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Cerita pasal puasa datang makanan. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah secara ringkasnya. Ringkas pun ambil masa panjang. Kebetulan hadis yang kita bicara ni agak panjang. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Mungkin di Malaysia nak tunggu maghrib. Dah mulakan kabut maghrib ke tidak macam mana ni. Saya maafkan saya. Kebetulan hadis satu ni agak panjang. Ada pun begitu, kita rasa bersyukur sebab kita akan dekat bulan Ramadan. Kita akan dapat laksanakan puasa 6. Dan pada hari-hari yang seterusnya, pada 10 Muharram, jangan lupa puasa sunat 10 Muharram. Pada 9 Zulhijjah, jangan lupa untuk berpuasa sunat. Begitu juga digalakkan kita puasa pada hari Isnin. Setiap hari Isnin. Begitu juga kita disunatkan juga berpuasa. Kalau boleh sebulan 3 hari kita berpuasa. 3 hari kita berpuasa. Letak pula makanan depan ni. Sebab pasal puasa makanan sampai. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, saya terpaksa bertiawar ni sebab makanan dah sampai kan. Walaupun kita belum lagi bulan puasa, tapi makanan itu menggembirakan hati kami di sini. Tuan-tuan tak apalah, di Malaysia makanan banyak, kami di sini makanan banyak juga. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Terima kasih saya ucapkan kepada sidang pendengar. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Semoga Allah merezekikan kita untuk terus berada dalam majlis-majlis ilmu, mendengar hadis-hadis Rasulullah yang pastinya akan melembutkan jiwa kita, memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga akhirat. Allahumma amin. Kita tangguhkan majlis dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.